Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sekali lagi kita dipertemukan dalam mempelajari ilmu faraid. Sekali lagi kita akan membincangkan satu kes berkaitan dengan pendekatan al-munasakhat, maksudnya akan berlaku beberapa kematian yang perlu diselesaikan dalam ilmu faraid. Kita pada pertemuan kita pada kali ini akan menyentuh kes yang keempat, maksudnya kita telah menceritakan 3 kes sebelum ini bagaimana faraid itu penting untuk menyelesaikan yang melibatkan beberapa kes kematian daripada harta si mati pertama yang belum diselesaikan hinggalah si mati berikutnya perlu diselesaikan satu persatu, perlu dicari nilai persamaan antara kedua-dua kes kalau melibatkan 2 kematian. Kalau lebih daripada itu juga perlu dihimpunkan di atas nama al-jami'ah ataupun nilai penyama. Okay, kita teruskan dalam menceritakan kes yang keempat. Kesnya ialah menyebut seorang lelaki meninggal dunia dan meninggalkan waris iaitu isteri, 3 orang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Ini adalah si mati pertama ada waris-waris berikut. Ada isteri, ada 3 anak lelaki dan ada seorang anak perempuan. Seterusnya, sebelum agihan pusaka selesai, anak perempuan tersebut meninggal dunia dan meninggalkan waris iaitu ibu dan 3 orang saudara lelaki. Ibu dan 3 orang saudara lelaki adalah waris-waris yang sama yang berlaku kepada si mati yang pertama. Dalam bahasa mudah, si mati kedua tidak meninggalkan waris yang baru, tetapi waris-waris si mati kedua adalah orang yang sama. Orang yang sama, waris tersebut adalah orang yang sama dengan si mati pertama. Cumanya status kedudukan mereka sebagai waris adalah berbeza. Contohnya daripada si mati pertama dia memperolehi sebagai pangkat isteri, tetapi dia memperolehi harta daripada si mati kedua sebagai pangkat ibu. So, kedudukan itu akan bila kita perhatikan dan kita telitikan, bila berubah status kedudukan masing-masing sebagai waris, cara mereka dapat mungkin bahagian portionnya juga akan berbeza. Kalau boleh kita rajahkan, si mati pertama begini, yang pertama iaitu yang meninggal adalah lelaki ini. Si mati pertama meninggalkan isteri, 3 orang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Okay. So, sebelum harta si mati pertama ini selesai, maksudnya dalam tempoh waktu tertentu masih tak selesai juga, ajal telah datang untuk anak perempuan si mati pertama. Ada tak waris lain? Anak perempuan ini tidak meninggalkan waris baharu maksudnya. So, cuma waris-waris yang sedia ada masih kekal, masih wujud dan kedudukan ataupun statusnya berbeza. Yang kita cerita sebelum ini, contohnya isteri, isteri ni dengan si mati pertama adalah sebagai isteri, tetapi isteri ini dengan si mati kedua adalah sebagai mak, mak kepada dia lah. Sama juga kedudukannya dengan 3 orang anak lelaki. Mereka adalah berpangkat anak lelaki kepada si mati pertama. Tetapi kalau kita perhatikan, hubungannya dengan si mati kedua adalah berpangkat sebagai adik-beradik lelaki. Yang inilah keunikan dalam ilmu faraid yang perlu kita teliti satu persatu. Kerana tadi kita kata hubungan itu akan berubah, menyebabkan statusnya mereka juga akan berubah dari sudut cara mereka dapat bahagian, mungkin berubah dari sudut kadar. So, ini adalah gambaran kepada rajah kes keempat yang perlu kita selesaikan. Tidak ada waris baru, cumanya perubahan yang berlaku dari sudut status waris tersebut. Okay. Kalau kita selesaikan kes tersebut, kematian pertama tadi kita katakan seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah isteri, 3 orang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Kita catatkan waris-waris tersebut. Maka dalam kes yang sebegini, waris yang hanya dapat secara ashabul furud ataupun bahagian tetap adalah isteri kepada si mati yang pertama.
isteri tersebut layak untuk mendapat 1/8 kerana si mati meninggalkan zuriat. Dan baki kepada kes itu, iaitu anak lelaki dan anak perempuan akan memperolehi harta pusaka si mati melalui terma as-sabah bil ghair. Ingat lagi, bila kita katakan as-sabah bil ghair adalah mereka yang mendapat baki, cumanya waris lelaki akan double berbanding waris perempuan. Cuba kita perhatikan. Disebabkan hanya ada satu pecahan sahaja, 1/8, maka 8 itu yang akan dijadikan sebagai base number ataupun dalam istilah faraidnya sebagai asal masalah. So, saham kepada isteri itu ialah 1 bahagian, iaitu 8 bahagi 8, 1, 1 darab 1, 1. Itu bahagian kepada isteri si mati. Isteri si mati. Sedangkan total adalah 8 bahagian. 1 untuk isteri, maksudnya ada 7 bahagian yang berbaki yang perlu diserahkan secara baki dan lebihan, iaitu as-sabah bil ghair kepada anak-anak si mati. Kita kata tadi, anak lelaki mesti 2 bahagian dan anak perempuan 1 bahagian. Sebagai permulaan, cuba kita kira berapakah bahagian yang diperlukan oleh anak-anak ini. Maka anak lelaki menyamai 2, seorang anak lelaki menyamai 2, 2, 2 dan anak perempuan memiliki 1. Bila kita jumlahkan keseluruhan ini, maka berjumlah 7. So, 7 itu adalah nombor yang sinkronis dengan baki yang sesudah kita serahkan kepada isteri. Inilah 2/8 untuk seorang anak lelaki dan 1/8 untuk anak perempuan. Ini kes pertama yang sepatutnya diselesaikan tapi masih belum selesai. Kemudian kita kata tadi, sebelum sempat kes harta si pertama ini diserahkan, meninggal dunia pula waris, iaitu anak perempuan daripada si mati pertama. So, kita senaraikan waris-waris dia. Cumanya tiada waris baru, kita katakan hanya berubah status. Disebabkan itu, kita buat row yang sama. Nak tunjukkan dia dapat daripada orang yang sama, tapi dapat daripada si mati pun dapat, pertama pun dapat, daripada si mati kedua pun dapat. Cuba kita perhatikan, isteri kepada si mati pertama telah berubah status menjadi ibu untuk si mati kedua. Ibu kepada anak perempuan ini yang meninggal dunia. Anak-anak lelaki kepada si mati pertama berubah status menjadi adik-beradik lelaki kepada anak perempuan yang meninggal dunia itu. Maksudnya saudara perempuan dia yang meninggal. Dengan perubahan status itu sebenarnya mengubah dari sudut portion dan kedudukan. Okey, kita selesaikan satu persatu. Untuk kematian yang kedua, iaitu anak perempuan ini dah meninggal dunia. Okey. Ibunya hanya layak mendapat 1/6 kerana apa? Kerana si mati, iaitu anak perempuan tadi, meninggalkan beberapa orang adik-beradik. Ada 3 orang lah. Dari sudut formulanya, bila si mati ada lebih daripada seorang adik-beradik, ibu akan mendapat 1/6. Dan selebihnya saudara lelaki akan mendapat as-sabah bin nafs. Tengok ya, berubah. Tadi namanya as-sabah bil ghair sebab ada lelaki dan perempuan. Sekarang namanya ialah as-sabah bin nafs kerana semuanya lelaki. So, sama juga untuk pengiraan keseluruhan kes yang kedua, hanya ada satu pecahan iaitu 1/6. Maka 6 itulah yang akan dijadikan sebagai base number, asal masalah. Saham untuk ibu adalah 1, iaitu 6 bahagi 6, 1, 1 darab 1, 1. Dan bahagian untuk adik-beradik lelaki ialah 5, iaitu selepas ditolak bahagian ibu iaitu 1. Okey. Barulah lengkap 6/6. Okey. Cumanya 5 bahagian ini sukar untuk dipecahkan kepada 3 orang. Ada nombor yang berbeza. Disebabkan itu, kita perlu kepada penyelarasan pecahan yang baru untuk kes yang kedua dengan mendarab dengan nombor 3. Mana datang 3 tu? Sebab ada 3 orang adik-beradik lelaki. Mulakan dengan darab di bawah, 6 darab 3 bersamaan dengan 18. Bila bawah darab dengan 3, atas juga akan darab dengan 3. 1 darab 3, 3. 5 darab 3, 15. 15 itu akan dipecahkan kepada setiap seorang akan mendapat 5, 5, 5. 5 darab campur 5, 10. 10 campur 5, 15. Okey. So, untuk meyakinkan lagi, keseluruhan nilai pecahan tadi perfect, iaitu 18/18. Okey. Itu adalah bahagian setiap waris untuk si mati kedua. Okey.
dia tidak berhenti setakat itu sahaja. Perlu kita gabungkan sebab harta si mati pertama belum selesai untuk setiap waris ini. Oleh sebab itu, untuk pendekatan munasakhat, apa yang perlu kita perhatikan? Kita perhatikan ialah nilaian anak perempuan yang menjadi si mati kedua, dia memperolehi 1 bahagian, sedangkan waris-warisnya memerlukan 18 bahagian. Nombor yang tidak sama. Dalam istilah faraidnya ialah tabayun. Bila itu yang berlaku, dia akan perlu didarab secara bersilang. Okey. Maksudnya bahagian kematian pertama akan didarabkan dengan 18. Bahagian saham untuk si mati kedua di sini akan didarabkan dengan 1. Kalau darabkan 1 mudahlah. Okey. Kita mulakan sekali lagi dengan mendarab asal masalah. Kita mendarabkan asal masalah dalam kes ini dengan daripada kematian pertama dengan 18, maka terjadilah 144. Ni 8 ini didarabkan dengan 18, maka akan jadilah asal masalah yang baru dinamakan sebagai jami'ah. Jami'ah ni dia menghimpunkan kedua-dua kes. Dalam kes ini 8 per 18 darab 8 darab 18 bersamaan dengan 144. Kes yang pertama juga perlu didarab dengan 18. Kes yang kedua hanya saham yang didarab dengan 1. Didarabkan dengan 1. Datang daripada sinilah. Okey, ini yang terjadi. Cuba lihat. 1 darab 18 campur dengan 3 bersamaan 21. 3 ni datang daripada sini sebab 3 darab 1, 1 lah. Okay. 2 untuk anak-anak lelaki yang berstatus saudara lelaki, sebab dia dapat 2 daripada 2 bahagian. 2 darab 18 campur 5. 2 darab 18 ini datang daripada bahagian kematian pertama. Dan 5 ini datang daripada kematian kedua. Berjumlah 41. Begitulah berikutnya sebab nilaiannya mereka akanlah sama sebagai anak lelaki dan pada masa yang sama adalah saudara lelaki kepada kes yang kedua. Maka kita perhatikan inilah jumlah akhir iaitu 21 per 144 untuk isteri ataupun kepada ibu si mati kedua, dan bagi setiap anak lelaki yang merupakan saudara lelaki kepada si mati kedua akan memperolehi 41 per 144. So jumlah akhir inilah yang akan didarabkan dengan harta si mati pertama yang tidak selesai-selesai lagi. Itu pentingnya kita selaraskan dulu pembawah itu semua dan darabkan dengan harta sebenar, maka setiap waris yang masih hidup iaitu isteri, 3 orang anak lelaki akan mengetahui bahagian masing-masing daripada harta sebenar yang sepatutnya mereka dapat. So itulah dia pendekatan musnasakhat yang kita cuba huraikan pada pertemuan kali ini, iaitu mudah-mudahan kita mendapat manfaat dengan apa yang kita lihat dari sudut kes yang keempat dalam menggunakan ataupun pendekatan munasakhat dalam menyelesaikan kes berangkai tersebut. Untuk itu kita sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.